Allahu 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 Allah. Pada peringkat awal kan, jangan cerita tentang hukum hakam sangat. Nak cerita pasal hukum hakam, ajar mereka tentang solat. Nak ajar tentang solat pun, ajar benda-benda yang rukun, syarat sah, yang wajib, step by step. Ajar mereka bacaan, cara simple. Clear kan? Dan tak lama lagi kita nak puasa kan? Ajar mereka tentang cara-cara berpuasa. Dan minta mereka, berikan galakan kepada mereka untuk berpuasa, tetapi sekadar yang mereka mampu. Permudahkan urusan mereka. Ajar mereka sedikit demi sedikit. Sebab anda yang lahir dalam keluarga Islam pun, anda tidaklah cara terus beramal semua perkara dalam Islam. Tidak. Anda diajar oleh keluarga anda daripada kecil lagi. Betul kan? Ada antara anda yang lahir dalam keluarga Islam, dah besar panjang, baru mula beramal dengan Islam. Ini perkara biasa. Kita go step by step. Dan antara cabaran-cabaran yang paling besar bagi seseorang yang memeluk agama Islam ialah ketika dia nak memeluk Islam tu sendiri. Ketika nak ucap 2 kalimah syahadah, itu adalah antara cabaran yang paling besar. Paling besar. Saya bagi ringkas saja. Saya sendiri bila nak memeluk agama Islam, saya sendiri masa nak memeluk agama Islam kan, mak bapak saya seolah-olah mereka tahu je saya nak masuk Islam. Mereka ugut, mereka akan bunuh diri kalau saya masuk Islam. Arwah bapak saya cakap dalam rumah waktu tu. Depan mak saya dia kata, Syakirik, kalau kau masuk Islam, kau akan jumpa mayat mak dan bapak kamu dalam rumah ini. Dan kau bertanggungjawab atas kematian kami. Saya jawab baliklah pada waktu itu. Saya dapat ilham, saya jawab balik. Mak, bapak, yang bagi nyawa bukan saya. Tuhan yang bagi nyawa. Yang cabut nyawa pun bukan saya. Tuhan yang cabut nyawa. Kalau mak dan bapak mati, bukan saya bertanggungjawab. Tuhan bertanggungjawab. Saya tengok bapak saya diam saja, saya cepat-cepat belah. Masalah tak selesai. Tetapi saya tangguhkan dulu. Tetapi ketika nak masuk Islam, ini masa nak ucap 2 kalimah syahadah, nak pergi masuk Islam. Masa itulah dalam fikiran, syaitan yang besar-besar datang goda. Syaitan yang besar-besar akan masuk. Saya bagi beberapa contoh lah pada tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang pertama sekali, saya ni anak sulung. Ketika saya nak masuk Islam, saya anak lelaki. Di bawah saya ada 3 orang adik perempuan. Dan adik yang bongsu adik lelaki. Dan saya daripada suku kaum Gujarat. Kalau cakap orang India, di kalangan orang India, kalau sebut orang Gujarat ni, dia orang ni memang lain daripada lain. Ikatan keluarga sangat kuat. Orang Gujarat dekat Malaysia ni tak ramai. Apa-apa yang berlaku pada siapa-siapa di kalangan orang Gujarat, beritanya akan cepat tersebar pada semua kaum kerabat Gujarat yang lain. Dan kalau saya memeluk agama Islam, saya fikirkan bagaimana dengan adik-adik perempuan saya. Kalau saya dah masuk Islam nanti, siapa nak kahwin dengan mereka nanti? Saya sebenarnya telah tangguhkan keinginan saya memeluk agama Islam 7-8 tahun sebenarnya. 7 atau 8 tahun saya tangguh. Saya kalau boleh nak bagi adik perempuan saya kahwin dulu, dah kahwin, barulah saya memeluk agama Islam. Tetapi saya fikir bila dah sampai masa untuk saya memeluk agama Islam, yang pertama syaitan akan datang menghasut. Kalau kau masuk Islam, mak bapak kau bunuh diri, mereka akan mati. Apa punya anak? Mak bapak kau besarkan kau daripada kecil sampai besar. Begini kau balas pada mak bapak kamu. Keluar daripada agama kamu dan masuk agama Islam ni. Apa perasaan mak bapak kamu? Nanti kalau saudara mara, kawan-kawan datang jumpa dengan mak bapak, mereka akan mengata mak bapak kamu tak pandai jaga anak dan sebagainya. Manalah mak bapak kamu nak sorok muka nanti? Apa punya anak kamu ni? Begini kebalasan kamu pada mak bapak. Inilah bisikan-bisikan syaitan yang datang. Kamu ni confident ke kamu boleh masuk Islam? Nanti kamu ini tak boleh buat, itu tak boleh buat. Macam-macam dalam Islam. Kau boleh ke? Boleh ke? Syaitan datang menggoda. Syaitan datang menghasut.
Tapi dalam keadaan itulah diperlukan kudrat, diperlukan keberanian untuk terus ke depan dan mengucap 2 kalimah syahadah. Nak mengucap 2 kalimah syahadah bukan mudah tau. Sebab sebelum tu tak ada pengalaman memeluk agama Islam, tak ada pengalaman. Jadi bila saya sedar. Saat saya ucap 2 kalimah syahadah, saya akan memasuki satu alam yang baru yang tak pernah saya terokai sebelum ini, maka saya tidak tahu apa yang akan berlaku di situ. Tapi saya dah ada keyakinan, waktu itu saya dah ada keyakinan agama Islam ni agama benar. Melalui suratul Ikhlas. 4 ayat tadi dalam suratul Ikhlas tentang Allah SWT, saya memang dah yakin Allah tu memang Tuhan saya. Saya dah yakin dah. Saya beranikan diri saya ucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika saya ucap 2 kalimah syahadah, satu beban yang begitu berat yang menekan bahu saya hilang. Beban tu hilang. Saya rasa ringan. Bila saya ucap 2 kalimah syahadah, saya rasa lega. Jiwa saya meronta-ronta untuk memeluk Islam sebenarnya. Saya dah menahan diri saya sekian lama untuk memeluk Islam. Akhirnya tercapai. Tercapai saya memeluk agama Islam. Dan ketika saya memeluk Islam, saya ada 2 perasaan. Perasaan yang bercampur. Perasaan pertama, syukur. Thank you Allah. Terima kasih Allah beri hidayah kepada aku. Terima kasih Allah tidak mencabut nyawa saya semasa saya bukan beragama Islam. Saya dah banyak kali kemalangan jalan raya. Satu calar pun tak ada. Allah pelihara nyawa saya. Thank you Allah kerana beri hidayah pada saya. Thank you. Sebab tidak ada suatu apa pun yang lebih berharga, yang lebih bernilai berbanding hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa-apa. Dan perasaan yang satu lagi berkecamuk pada waktu yang sama adalah perasaan marah. Saya marah dengan orang-orang Melayu Islam pada waktu itu. Di sekolah, saya ada banyak kawan-kawan Melayu Islam. Di tempat kerja saya 90% adalah orang-orang Melayu Islam. Tetapi tak ada seorang pun yang berdakwah pada saya secara sistematik dengan adanya follow up yang cerita kepada saya tentang Islam step by step. Tak ada seorang pun. Kau orang dah ada Islam, kenapa tak share Islam dengan aku? Sampai hati kau orang. Sampai hati kau orang biarkan aku dalam keadaan kafir dulu. Brothers and sisters yang sedang menonton sekarang. Anda suka ke kalau saya mati dalam keadaan kafir dulu, na'uzubillah? Kenapa tidak berdakwah pada saya? Mungkin anda akan cakap, anda tak kenal saya dulu. Tak pernah jumpa dulu. Tapi brothers and sisters, jangan lupa ya. Di keliling anda, di luar sana, ada ramai lagi syakirit yang lain. Nama dia mungkin bukan syakirit. Nama dia mungkin Mutusami ke, mungkin Acong ke, mungkin Michael ke. Apa jawapan yang kita nak beri kalau mereka mempersoalkan kepada kita nanti, kenapa kita tak sampaikan dakwah Islam kepada mereka? Hari ini alhamdulillah saya sudah Islam. Andai kata, na'uzubillah, andai kata kalau saya mati dalam keadaan kafir dulu,
Contoh, na'udzubillah. Saya akan saman setiap orang Islam yang saya pernah jumpa di akhirat nanti. Saya akan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku biasa makan satu meja dengan orang-orang Melayu Islam ini, ya Allah. Ya Allah, aku biasa ke sekolah dengan orang-orang Islam ini, ya Allah. Ya Allah, aku biasa kerja satu pejabat dengan orang-orang Islam ini, ya Allah. Tetapi mereka tak pernah nak cerita tentang Islam kepada aku, ya Allah. Seretlah mereka kat api neraka bersama-sama aku, ya Allah. Brothers and sisters, antara matlamat kenapa saya buat siaran FB Live ini tidak lain, tidak bukan untuk berkongsi dengan yang lain-lain macam mana cara nak berdakwah. Allah